Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada semua, pada kalian, pada kamu, pada engkau, tak kira siapa pun kalian, siapa pun kamu, siapa pun engkau, yang ada mungkin jauh, nun di mana-mana. Sengaja sebenarnya aku tergamin untuk buat video ni. Pada seluruh rakyat Malaysia, pada bangsa Melayu khususnya, aku nak bagi tahu apa yang aku rasa. Apa yang aku rasa sebenarnya? Sebenarnya aku rasa sedih, sayu, kecewa, dan tersinggung. Apa sebenarnya yang buat aku rasa sedih, sayu, kecewa, dan tersinggung? Sebenarnya kerana ada satu kejadian di mana seorang Melayu, veteran di dalam tentera, di dalam ATM, veteran tentera, yang juga merupakan salah seorang dari anak gayung, baru-baru ni menemui ajal selepas dimasukkan ke hospital kerana cedera parah, kerana ditetap oleh seseorang yang bukan dari bangsa Melayu. Jadi aku rasa kesal, sedih, sayu, dan tersinggung di atas apa yang berlaku. Bukan kerana beliau seorang anggota tentera, bukan kerana beliau seorang anak gayung, bukan, tapi kerana beliau adalah seorang Melayu. Bagi aku mudah, aku Melayu. Tanah ini, tanah nenek moyang, yang mana nenek moyang dikebumikan di tanah ni. Air mandian jenazah nenek moyang yang syahid tak kala memperjuangkan, mempertahankan tanah Melayu ini. Air mandian jenazahnya belum kering. Serentak dengan peluh dan keringat, air mata dan darah yang mengalir kerana pengorbanan nenek moyang, kerana susu nenek moyang menjadi darah di dalam tubuh dan jasad kita sebagai Melayu. Ini bumi Melayu. Ini tanah pusaka. Kita adalah saka Melayu dan kitalah puaka Melayu. Nenek moyang kita berlumuran darah mempertahankan tanah Melayu, mempertahankan tanah air. Aku minta maaf. Aku tak bermaksud untuk provok tentang perkauman. Tidak.
Siapapun apapun kamu, di manapun kamu, apapun bangsa kamu, kita hidup berpijak di bumi yang sama. Sekalipun Tuhan yang kita junjung bukan Tuhan yang sama. Aku ucapkan takziah pada keluarga arwah yang jika punya isteri tentu menjadi balu, yang punya anak tentu menjadi yatim. Aku doakan arwah ditempatkan di dalam golongan orang-orang yang syahid. Ada banyak perkara yang kita mungkin terlepas di dalam memperjuangkan tanah air yang tercinta, di dalam memperjuangkan maruah, di dalam memperjuangkan semangat. Sebenarnya aku kesal dan aku tersinggung di atas apa yang berlaku. Kerana kita sebuah masyarakat yang sepatutnya perkara-perkara sebegini tidak berlaku. Sekarang aku tanyakan, dan aku tak bermaksud sebenarnya untuk menyinggung mana-mana pihak. Dan kalau perkara itu berlaku, itu mungkin bukan dengan niat. Tidak. Setahu aku, mangsa adalah veteran di dalam ATM. Sekarang aku padamkan tentang veteran, tentang ATM. Tapi aku nak bercakap sebagai Melayu, di mana aku difahamkan beliau adalah salah seorang dari anak silat yang dikatakan anak gayung. Ya betul. Ajal dan maut itu urusan Tuhan. Kita mungkin tahu di mana kita dilahirkan kerana sudah tercatat di dalam surat beranak kita. Di dalam pendaftaran beranak kita. Tapi setiap kita tak tahu di mana nyawa kita akan berakhir, di mana kita akan mati. Bahkan jika yang mati itu kalian, jika yang mati itu kamu sendiri tak dapat lihat dan tak dapat sentuh surat mati kamu. Takkan. Yang pergi tetap akan pergi. Tapi bagaimana dengan nasib balui? Bagaimana dengan nasib anak-anaknya yang masih kecil, jika kecil? Bagaimana? Mangsa adalah orang Melayu. Sejauh mana nasib Melayu dibela? Sejauh mana nasib Melayu dibela di dalam perkara-perkara yang sebegini? Sejauh mana nasib anak dan isterinya dibela? Sejauh mana keadilan itu dibela? Aku tak bermaksud untuk bercakap dari hal perkauman. Tidak. Ini bukan soal perkauman.
Ini adalah tentang ketelusan dan keadilan. Ini tentang semangat Melayu, bangsa Melayu di tanah pusaka saka Melayu, waka hati Melayu. Apalah guna sebenarnya? Apalah guna jika kita hanya berpakaian berseragam silat? Tapi apabila bangsa kita diperlakukan sedemikian, mana pergi? Mana pergi mereka yang memakai selendang-selendang silat, mereka yang memakai selendang cula utama? Mana pergi? Sekurang-kurangnya bercakaplah mewakili anak silat kalian. Kalian sebagai guru, kalian sebagai senior, sekurang-kurangnya kamu bercakap sebagai anak silat, menyatakan rasa sedih dan terkilan di atas perbuatan, di atas kemalangan yang berlaku. Bukan aku suruh kamu memberontak, bukan aku suruh kamu mengamuk, mengaruk, bukan. Tapi tunjukkanlah semangat setia kawan, tunjukkanlah semangat bersatu hati, bersatu jiwa, sekalipun tidak bersatu raga. Sekurang-kurang kamu bercakap, menyatakan kesedihan kamu apabila bangsa kamu, anak didik kamu, orang silat terpaksa melalui kemalangan yang begitu menyedihkan. Baiklah, itu terpulang. Aku bercakap kerana beliau adalah bangsa Melayu. Beliau adalah bangsa Melayu dan aku bercakap sebagai Melayu untuk menyatakan rasa sedih. Bukan di atas sifat yang resis, bukan untuk tunjuk perasaan, bukan untuk memberontak, bukan. Tapi aku nyatakan rasa sedih dan aku ucapkan takziah pada keluarga mangsa. Jadi lupakan perkara itu. Sekarang aku nak tanyakan. Aku tengok sebenarnya di dalam persembahan silat, ini apa yang aku tengok. Bukan main berparang lagi, berapi-api berparang. Seorang tikam, seorang parang, seorang lompat, seorang tikam, seorang elak, seorang tepis. Kalau musuh berparang di dalam persembahan, semudah tu dikunci. Bukan main hebat lagi. Kalau parang, keluar api parang. Kalau senjata, tangan kosong pun boleh. Musuh ada senjata, kita tangan kosong, boleh. Siap kunci lagi. 4 lawan 1, boleh. 12 lawan 1, boleh. Itu dalam persembahan. Aku ingatkan, itu dalam persembahan. Tapi di dalam realiti, anak silat, seorang musuh datang, bawa senjata, tak terelakkan. Oleh itu, janganlah terlalu bermegah-megah. Yang konon-konon kamu anak silat,
kamu anak itu, kamu anak ini. Tapi pada hakikat, apabila berlaku realiti, segalanya tak berfungsi. Hilang fungsi. Kemudian, kita nak kata apa? Itu sudah ditakdirkan. Sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Ajal maut, urusan Tuhan. Itu kejawaban. Itu kejawaban. Bukan aku nak meremehkan. Bukan. Bukan aku nak meremehkan sebarang persilatan. Aku bercakap dari hal realiti. Dan perkara ini berlaku. Dan mangsa sudah selamat dikebumikan. Moga-moga ditempatkan di dalam golongan orang-orang yang syahid. Karena beliau di dalam bertugas mencari nafkah diri dan keluarga. Mudah-mudahan menjadi syahid. Aku tak nampak ada orang-orang silat yang bercakap, menyatakan kesedihan, baik guru yang paling cula ataupun anak buah yang paling putih tali pinggangnya. Mana pergi orang-orang yang berselendang? Mana pergi? Masakan sepatah pun tak bercakap, tak menyatakan rasa sedih dan terkilan. Tidak. Janganlah buat seolah-olah orang Melayu, bangsa Melayu ini boleh dibuat sesuka hati. Janganlah dibuat baju silat dan selendang-selendang itu cuma perhiasan. Janganlah dibuat tanja dan samping itu hingga tak dapat nak bezakan antara nak turun berperang atau nak menikah. Tak dapat bezakan. Sekali pandang macam nak menikah, dua kali pandang rupa-rupanya nak berlawan. Kadang-kadang aku kesal. Terus terang aku cakap, aku kesal. Baru-baru ni, semasa filem Mat Kilau baru ditontonkan di Pawagam, bukan main hebat lagi. Sampai turun ke gelanggang dengan tanjak, dengan samping, dengan baju silat. Depan gelanggang, depan Pawagam, engkau bersilat. Entah ya-iyalah engkau bersilat depan umum, di depan Pawagam, di pekarangan Pawagam. Sila faham realiti dengan persembahan. Sila faham. Sila faham hayalan dan emosi. Sila faham angan-angan dan halusinasi. Sila faham. Jangan sampai perkara macam ni berulang lagi. Jangan sampai. Baru-baru ni filem Mat Kilau. Wah. Punyalah semangat nak tengok filem Mat Kilau. Bertanjak, bersamping, berkeris. Bukan main hebat lagi. Jangankan 1, 10 orang boleh ditepis, boleh dielak, boleh berdepan dengan musuh yang bersenjata. Sedangkan kita bertangan kosong. Tapi sebenarnya itu persembahan. Itu bukan realiti. Itu bukan. Sekarang aku nak tanyakan untuk orang silat, kenapa perlu sebenarnya untuk kita resist pada orang yang melakukan jenayah berkenaan? Itu biarkan pihak yang berkuasa uruskan. Negara kita ada undang-undang. Biarkan pihak yang berkuasa uruskan. Namun
Bukankah selama ini orang-orang yang di dalam ilmu persilatan mengatakan bahawa segala ilmu, ilmu belian, ilmu harimau, ilmu macam-macam, boleh pancung jarak jauh, boleh segala macam, tak boleh disentuh. Jika musuh datang, musuh yang melambung ke belakang, tak boleh disentuh, tak boleh diusir. Ini ilmu belian, kekuatannya, kekuatan harimau putih. Ada dampingan harimau putih. Boleh pancung musuh sambil bersila, sambil duduk. Apabila perkara ini berlaku, undang-undang itu pihak berkuasa yang uruskan. Tapi mana pergi orang yang selama ni yang mengatakan bahawa ini ilmu pancung, ini ilmu segala bagai. Tak kira lah dari jurusan apa pun. Selendang merah, selendang biru, kuning, hitam, coklat, hijau, pink. Tak kira. Mana ilmu tu? Kenapa tak digunakan untuk bangsa ni? Untuk bangsa sendiri. Apabila bangsa dipijak, diinjak, kenapa tak gunakan ilmu pancung kamu? Kamu masih katakan itu mesti digunakan di tempat yang hak. Apabila bangsa kamu dianiaya, diinjak dan dipijak, tidakkah ilmu kamu berfungsi di tempat yang hak? Tidakkah? Nak tunggu hak apa lagi? Nak tunggu hak mengundi? Itu yang kamu banggakan. Mana mungkin persilatan kamu hebat apabila cula yang tertinggi kamu sarungkan pada orang yang memang tak layak semata-mata untuk angkat dia jadi penaung kamu. Apa yang aku kesalkan, mangsa adalah bangsa Melayu, anak silat, tewas hanya dengan seorang musuh, satu senjata. Jadi yang sebelum ni yang dipertontonkan tu apa? Yang dipertontonkan itu apa? Jika berparang bukan main hebat lagi. Berapi lah. Mercik api. Hebat. Aku tak kata tak hebat. Hebat. Tapi betulkah di dalam realiti apa yang kamu pertontonkan itu boleh diaplikasi? Jangan salahkan mangsa. Jangan salahkan mangsa. Sekarang jaga diri kamu. Jangan sampai perkara ni berulang lagi. Jangan. Mana pergi NGO yang memperjuangkan, konon-konon yang memperjuangkan bangsa, agama dan negara? Mana pergi NGO? Kenapa tak bersuara? Sekurang-kurangnya bersuara, menyatakan rasa sedih, rasa kesal di atas perkara yang berlaku, dan mengharapkan perkara yang sama tidak berulang lagi, kerana dia akan membuatkan bangsa Melayu tercalar jiwa, tercalar kalbu dan minda, kerana akan membuat bangsa Melayu memercik api dendamnya. Sedangkan kita boleh hidup di dalam harmoni. Tak perlu sebenarnya kita resis antara kaum, tak perlu. Tapi adakah menyatakan rasa simpati itu menjadi satu kesalahan? Adakah? Adakah punya semangat berkait dengan
bangsa, agama, negara, itu menjadi satu kesalahan. Adakah meluahkan rasa simpati itu satu kesalahan? Kerana itu, jika NGO yang sebenarnya bertujuan politik untuk bernaung di bawah orang-orang politik, sebenarnya kamu bukan pejuang. Kamu bukan pejuang. Adakah agama Islam ini hanya sekadar untuk meru'yah sihir, jin dan syaitan? Itu pun tidak menyembuhkan, hanya sekadar mengambil kesempatan. Inikah Islam? Inikah Melayu? Inikah bangsa yang nak kita banggakan? Dari pemimpin sehingga orang berilmu. Bila berlaku apa-apa pada bangsa sendiri, pada agama sendiri, diinjak dan dihina, hilang kuku, hilang suara, hilang ilmu, hilang selendang, hilang selempang. Bila berlaku apa-apa, selendang merah jadi selendang pucat. Bila berlaku apa-apa, tak kira apa jurusan. Apa jurusan silat? Sangat jarang orang-orang silat keluar dan bercakap, menyatakan rasa terkilan dan sedih di atas apa yang berlaku. Menyatakan diharap perkara macam itu tidak berulang, kerana kita boleh hidup dalam harmoni. Jangan percikkan api kemarahan. Baiklah, aku pun tak nak cakap panjang. Cuma aku ucapkan takziah kepada keluarga bangsa. Dan tenang-tenanglah. Semoga arwah ditempatkan di dalam golongan orang-orang yang syahid adanya. InsyaAllah ta'ala, nasib kamu akan terbela. Kerana beliau adalah orang silat. Tentu Persatuan Persilatan Berkenaan akan membela nasib kamu. Dan tentu veteran ATM akan membela nasib kamu. Kerana beliau adalah bekas anggota veteran ATM. Cuma untuk orang-orang silat dan bangsa Melayu khususnya, aku nak berpesan. Sentiasa jaga diri kamu dan ahli keluarga kamu dari api neraka dan dari sebarang kemungkinan yang kamu tak tahu. Sentiasa bersedia dan mintalah perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana berapa hebat pun ilmu kamu, berapa cula pun selendang kamu, jika kamu bukan orang yang bertawakal dengan ilmu yang kamu ada, jika kamu bukan orang yang tawajahu hai susikta wa innaka mansur, mungkin kita juga, kamu, engkau, siapapun akan lalu nasib yang sama. Kerana hidup bukan filem
Hidup bukan filem. Hidup adalah realiti. Hakikat. Bumi yang dipijak, langit yang dijunjung. Selangkah janji, dua langkah sumpah. Ini bangsa Jawi, bumi Melayu, Saka Melayu, pusaka Melayu. Darah yang mengalir di dalam tubuh adalah darah yang dipusakakan oleh nenek moyang kita, yang mana mereka berkorban untuk kita. Maka pada Melayu, bangkitlah. Bangkitlah wahai Melayu. Kerana laung keramat Melayu ini akan sentiasa bergema di setiap penjuru ruang, memantul dalam diri. Langkah demi langkah, tapak demi tapak. Bangsa Melayu bersatulah. Bersatulah demi generasi kamu sendiri. Baiklah, aku sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Walking down this rocky road.